Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dalam tajuk semalam. Masih lagi dalam tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, cikgu nak kamu rujuk pada buku teks muka surat 11. Okey, kita rujuk buku teks muka surat 11. Kita nak belajar kandungan 1.1C iaitu kamu perlu mengetahui apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Okey. Kita lihat apakah kaitan nilai A dalam menentukan bentuk graf. Sekarang kita sedang belajar tentang fungsi. So bila fungsi dia mesti ada huruf fx iaitu fx ni bersamaan dengan y. Bila kamu nampak saja fungsi yang ada satu persamaan yang ada tulis fx sama dengan bla bla bla, so ini ialah satu fungsi. Ya, fungsi kuadratik. Kenapa cikgu cakap kuadratik? Sebab kuasa yang paling tinggi ialah kuasa 2. So kita labelkan sebagai fungsi kuadratik. So first you need to know, kamu kena tahu dia punya bentuk graf. Okey, maksudnya simbol untuk A, perkali A tu. Ya. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, apa bezanya? Kenapa graf yang warna ungu ni dia kecil? Kenapa graf yang warna hijau ni dia besar? Kaitannya adalah pada pemalar pada perkali A tu. Okey, kalau kamu refer pada nota di sini, kalau kamu nampak, okey, A1, nilai A1 lebih kecil daripada A2. Okey, so bila A1 lebih kecil daripada A2, so hasilnya kamu tengok ya, bila A1 lebih kecil daripada A2, so graf yang bila A tu lebih kecil, dia punya graf dia lagi lebar. Kalau A dia lagi besar, graf dia lagi kecil sebenarnya. Okey, cikgu bagi contoh kalau tak nampak. Okey, A1 dia kata lebih kecil daripada A2 kan, jadi katakan cikgu labelkan A1 ni sebagai 2. Okey, A1 ni 2. Okey, A2 ni cikgu labelkan, katakan cikgu ambil nombor 5 lah. Okey, A2 ni adalah 5, X kuasa 2. Okey, 5X kuasa 2. Yang ini pula A1 ni adalah 2, X kuasa 2. So nampak tak? Bila dalam perkali, kalau perkali tu lagi kecil yang dekat depan ya, di hadapan perkali pemboleh ubah X kuasa 2, semakin kecil nilai, semakin lebar graf tersebut. Okey, itu konsep yang kamu kena faham. Okey, begitu juga kalau graf set. So bila graf set, cikgu dah ajar semalam, dia punya fungsi di hadapan mesti negatif. Okey, tak berapa nampak, cikgu highlight kat sini. Inilah fungsi gx di mana mesti nilai di hadapan x kuasa 2 tu mesti ada tanda negatif. Okey ya. Okey, so bila fungsi graf yang melengkung ke bawah iaitu graf set, cikgu panggil graf set. So konsep dia sama juga kalau kamu tengok dekat sini. Okey, konsep dia A1 lebih kecil dari A2. So di mana A1? Okey, ni A1. So katakan cikgu label A1 ni sebagai negatif 1. Sorry, tak boleh negatif 1 tak boleh. Cikgu padam. Negatif 1 tak boleh. Kena, orang kata apa, bila negatif 1 kamu tak boleh tulis negatif 1. So just write down negatif x square kan. Okey, so katakan cikgu ambil negatif 2 lah. Okey, so negatif 2 x square. So ini adalah untuk yang color hijau. Ini adalah untuk yang color hijau ni negatif. Okey, yang color purple ni pula katakan cikgu ambil dia negatif 8. Q 8. Kita sebut comel 8 cikgu. Negatif 8 X kuasa 2. So nampak tak? Semakin kecil nilai A tersebut, jadi graf dia semakin lebar. Semakin besar nilai A tersebut, nilai A dia semakin graf dia semakin mengecil. Okey, kita lihat pada contoh. Okey, cikgu susun balik buku test ni. Okey, kita lihat pada contoh 3. Okey, contoh 3 ni kamu boleh refer pada muka surat 14. Ada dalam muka teks surat 14. Okey, rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx. So, dia dah bagi tahu dah, ini adalah graf fungsi
kuadratik, Y sama dengan fx ini iaitu graf color merah, dan juga graf Y sama dengan gx, di mana ini pun sama satu graf fungsi kuadratik dilabelkan sebagai gx. Okey, soalan dia nyatakan julat nilai P, berikan justifikasi anda. Okey, kenapa jawapan cikgu adalah P terletak di antara 0 dan 3? Okey, kita refer balik pada nota ini. Okey, semakin lebar graf tersebut, nilai A tersebut mesti lebih kecil, semakin kecil. Jadi, kita tengok pada refer graf yang diberi ni. Kalau kamu tengok graf yang melengkung ni, yang nilainya kecil, dia dah bagi nilainya 3 kan? Jadi, kalau sini 3, jadi bila dia semakin lebar, graf dia, nilai A dia sepatutnya lebih kecil dari 3. So, P ni, nilai P ni adalah nilai A tadi, sepatutnya lebih kecil daripada 3. So, kita refer pada graf yang ni. Itu reason dia. So, answer kamu adalah P lebih kecil daripada 3. Tapi kenapa cikgu tambah P juga mesti lebih besar dari 0? Kenapa? Sebab ini adalah graf fungsi kuadratik. So, kuadratik, syarat kuadratik adalah Y, apa fungsi kuadratik? Y sama dengan AX, okay, AX square, tulisan cikgu comelnya, okay, plus, okay, BX, okay, plus C. So, ini adalah bentuk umum persamaan fungsi kuadratik. Jadi, mesti nilai X square kuasa tertingginya ialah kuasa 2. Jadi, A tak boleh kosong. Okey, faham? Kalau A kosong, dia terus jadi persamaan linear. Sekarang ni bila fungsi kuadratik, A mesti lebih besar daripada kosong. So, automatic. Okey, untuk persamaan ini, that's why kita terus decide bahawa pekali P ataupun pemalar P mesti terletak di antara nilai 0 dan lebih terletak di antara 0 dan 3, iaitu P lebih besar daripada 0 dan mesti lebih kecil daripada 3. Semuanya refer pada konsep yang kita dah belajar tadi. Okey, cikgu harap kamu faham betul-betul apa yang cikgu ajar. Okey, kita lihat pula apakah kaitan nilai B dengan fungsi kuadratik. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, nilai B adalah nilai B di sini, di tengah-tengah ni. Okey, kalau kamu tengok, ini kan A X square plus BX. So, B ni di tengah-tengah, BX. Fungsi dia ini, okey. So, inilah B mesti di hadapan huruf X, BX. Okey, jadi jika untuk graf smile, okey, ini semua graf smile. So, graf smile, konsep dia, A mesti lebih besar dari 0. Jadi, semua contoh yang cikgu bagi dekat sini, kalau kamu perasan, nilai A dia semua lebih besar dari 0. Cikgu bagi ambil 2, 2, 2. So, A memang dah lebih besar dari 0. So, ini cikgu bagi contoh. Okey, jika B lebih besar dari 0, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi, bila B ni bila B ni lebih besar dari 0, maksudnya kamu tengok dekat B. So, cikgu ambil contoh 3. 3 kan lebih besar dari 0. So, bila 3 lebih besar dari 0, jadi paksi simetri mesti berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, tapi jika B ni negatif, sebab dia kata lebih kecil dari 0, so cikgu ambil contoh negatif 3 dekat sini untuk nilai B. So, automatik paksi simetri mesti berada di bahagian kanan. Okey, dan konsep terakhir, jika B sama dengan 0, paksi simetrinya mesti berada di tengah-tengah, iaitu paksi simetri ialah paksi Y. So, itu adalah konsep dia lah yang kamu kena hafal. B kosong, jadi tak ada B tau kat sini kalau kamu nampak. 2X kuasa 2 tambah 3. So, X tu dah jadi kosong. So, that's why persamaannya hanya simple. Y is equal to X square plus 3. Okay. I hope you understand. Okey, kita tengok pula kalau graf set. So, bila dia set, nilai A mesti negatif. So, kamu tengok cikgu punya contoh. Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 3. Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 3. And the last one is a negative 2X square plus 3. So, semuanya adalah
dalam bentuk negatif. A dia negatif. Okey, kita tengok perkaitan nilai B sama macam graf smile tadi. So bila B lebih besar dari kosong, so cikgu ambil dekat sini, ini B. So B lebih besar dari kosong, jadi paksi simetri berada di sebelah kanan. Kalau B lebih kecil daripada kosong, jadi paksi simetri jadi sebelah kiri. Okey, untuk graf ini pula, jika B sama dengan kosong, jadi paksi simetri mesti berada di tengah-tengah. Itu konsep. Okey, kita pergi kepada perkaitan nilai C pula untuk menentukan pintasan Y. Yang ni sangat-sangat penting. So, cikgu harap kamu faham apakah sebenarnya kelebihan pintasan. So, if you understood what is the function for the pintasan is Y-intercept. Function untuk Y-intercept, cikgu rasa kamu tak ada masalah dah nak faham C ni apa. Bukan nak faham C, maksudnya bila kamu buat soalan yang akan datang, the next subtopic is easier for you, lebih senang pada kamu. Dan juga kalau kamu nak buat NMATS. Ya, okay. So dalam graf fungsi kuadratik kita dah belajar lagi sebelum ni, fx sama dengan ax square plus bx plus c kan. So c ni berada adalah perkali yang paling hujung dalam satu fungsi kuadratik, di mana c ni tak ada apa-apa huruf. X square tak ada, x pun tak ada. So c yang paling akhir. So hanya c itu kita bagi sebagai perkali ataupun pemalar. Okey, jadi dalam fungsi kuadratik, kalau kamu tengok graf ini is graf Z. So C adalah pintasan pada paksi Y. Dan untuk graf smile, C juga adalah pintasan pada paksi Y. So cikgu bagi contoh dekat sini untuk kamu nampak. Cikgu ambil contoh sebab ini graf Z. So perkali untuk X square mesti negatif. So cikgu ambil contoh, Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 3X tambah C. Kenapa cikgu tambahkan dengan C? Sebab kebetulan contoh dekat sini kita ambil nilai C. So kita transfer C pada equation. Okey, katakanlah equation yang ni pula Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3X tambah C. Kenapa? Sebab C ialah pintasan pada paksi Y. Katakanlah C ni cikgu tukar kepada nombor 2. Jadi C ni kita replace dengan nombor 2. Begitu saja. Ya, so C adalah pintasan pada paksi Y bagi fungsi kuadratik. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, kita lihat pada contoh. Okey, kalau kamu tengok contoh 2 ni ada dalam buku teks muka surat 13. Okey. Soalan kena faham betul-betul sebab ini basic, kamu kena faham. Okey, fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Okey, dia bagi persamaan yang ada huruf, dia tak bagi complete equation. So ini soalan diberi tambah c, nampak ya, tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Okey, dalam soalan A, dia bagi koordinat A ni 04. So, bila 04, senang cikgu ada gambar rajah. Kalau kamu refer pada gambar rajah di sebelah kanan, cikgu ambil graf smile. Sebab apa smile? Sebab function the x kuasa 2 is a positive. The number in front of x square is a number 1. So, number 1 must be graph smile. So, kita letak dekat sini, this is number 1. Dekat sini, this is number 1. Sorry, bukan number 1. The graph must be smile. Okay, graph it must be smile. So, 0, 4. So, bila 0, 4, x0, y4. So, automatic mesti berada pada paksi y. 0, 4. So, this is the good example for a graph lah. So, 0, 4 dekat sini. So, bila 0, 4 dekat sini, kita tengok pada y saja. Y is 4. That means C is 4. Direct. Macam tu cikgu nampak. Okay, jadi terus kita boleh buat jawapan akhir. Jadi C sama dengan 4. Kita refer pada koordinat saja. Okay, sebab koordinat A dia adalah koordinat X dia adalah kosong. So direct kita dapat jawapan C4. Okay, macam ni. So dapat jawapan direct. Tetapi kalau soalan B ni, soalan dia bukan nilai X tu bukan kosong. So bila nilai X bukan kosong, kamu tak ada cara mudah. Kamu kena buat substitution ataupun penggantian. Okay, so how you need to substitute? Okay, kalau kamu tengok dekat sini, fx is equal to x square minus 3s plus c kan? So, we need to substitute the value of negative 1 and 3. So, gantikan nilai x sama dengan negatif 1 dekat sini. Untuk nilai x, negatif
3, -1, you substitute here and then plus C. So nampak tak dekat sini? Okay. Kita buat penggantian ya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, fx sama dengan y. Okay, konsep dia yang kamu kena hafal sekarang ni dalam matematik, apa form? Kamu kena hafal fx. Okay, fx ni dia ada kembar. Kalau cikgu sebut fx saja, kamu kena ingat kembar dia, iaitu kembar dia twins dia ialah y. So y is equals to fx, fx equals to y. So write them together, dia dijadikan bersama. So bila fx ni, cikgu terus gantikan dengan y. Jadi fx ni kita ambil nilai y dekat sini. So y di sini ialah nilai 3. So ini ialah nilai y. So cikgu mengambil nilai y ni 3, masukkan dekat sebelah kiri. Sama dengan x square kan. X kita ambil nilai x kat sini negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 tolak 3. X kan. X masukkan negatif 1 tambah C. So kita akan dapat macam ni kan. Okay, kita akan cikgu tunjukkan step seterusnya untuk kamu nampak. So kamu akan nampak dekat sini 3. Okay, tulisan tak cantik lagi. 3. Okay, sekejap cikgu padam, tak cantik, tak comel, nanti kamu tak faham tulisan cikgu ni. Okay, cikgu guna warna biru. Okay, so cikgu simplify dekat sini. 3 sama dengan, okay, negatif 1 kuasa 2, 1 kan. Okay, 1. Negatif 3 times negatif 1. Negatif 3 darab negatif 1, dapat jawapan positif 3. Okay, tambah C. Okay, so kita nak C sahaja. So bila kita nak C sahaja, bermaksud, okay, 3 sebelah kiri kita kekalkan. Tapi yang sebelah kanan ni bawa pergi sebelah kiri, jadi tolak. So tolak dengan berapa? 1 tambah 3, 4 kan. So tolak dengan 4. That's why 3 tolak 4 dapat jawapan negatif 1. So that's why jawapan cikgu akhir sekali C sama dengan negatif 1. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar dan boleh buat kerja rumah pada muka surat 14 soalan 1 dan 2. Okay, selamat mencuba. Bye.